Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rajita. Nama saya Nalisin, nama matrik 203932. Saya merupakan wakil bagi pembentangan kumpulan 6. Dan tajuk kumpulan kami ialah Kiasan Melompat dalam Bahasa dan Budaya Melayu. Dan kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Siti Fairuz binti Samsudin, nama matrik 203302, dan Nur Fakihah Husna binti Muhammad Termizi, nama matriknya 203923, dan Nur Fatin Suraya Nabila binti Rahimi, nama matrik 203924, Dinisha anak perempuan Sami 203931, dan akhirnya sekali saya. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pengenalan tajuk kami, iaitu Kiasan Melompat dalam Bahasa dan Budaya Melayu. Baik, bahasa kiasan merupakan bahasa yang mengatakan sesuatu perkara dengan mengkiaskannya kepada perkara lain, sama ada dengan menyebut atau tanpa menyebut tandingannya. Dan setiap satu ciptaan kiasan itu tentunya dihasilkan oleh satu penutur dan akan menular kepada penutur lain dari mulut ke mulut, maka jadilah sebuah komuniti yang mengamalkannya. Maka dari sudut bahasa, kiasan itu bermaksud pertimbangan ataupun perhitungan tu tentang sesuatu perkara dengan perbandingan bersamaan perkara yang lain. Dengan ini, menurut Jabbar, bahasa kiasan dibagikan kepada kiasan asal, kiasan permanusiaan, kiasan berkacau, kiasan ibarat, kiasan berpindah, tamsil ibarat atau cerita kiasan. Seterusnya, secara umumnya, kiasan melompat ini merupakan sebuah kiasan yang dalam kiasan berpindah, iaitu kiasan yang tidak menggunakan kata bandingan. Kata bandingan seperti pada umpama, itu merupakan kata bandingan. Tapi dalam kiasan lompat, dia tidak akan menggunakan kata-kata bandingan tersebut. Dan dalam kiasan melompat ini, setiap kata yang hendak digunakan akan dicantum dengan perkara yang berkaitan dan dijadikan sebagai bandingan. Dan kiasan melompat merupakan susunan kata yang menyatakan sesuatu dengan melangkah pada satu tingkat daripada perkara yang sebenarnya. Secara umumnya, kiasan melompat ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kiasan melompat pada alat, kiasan melompat pada benda yang berdekatan, dan kiasan melompat pada kesudahan. Dan kiasan melompat ini dia berbentuk bahasa kiasan berpindah. Maksudnya kiasan melompat ini merupakan salah satu jenis kiasan di bawah kiasan berpindah yang tidak berlandaskan maksud asal sebuah perkataan, tetapi dia bermaksud yang berlainan daripada kata-kata tersebut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesuatan kajian kumpulan kami. Terdapat 5 serangka kajian yang kumpulan kami dapati. Yang pertama, iaitu tokoh Yusniza Yaakob dan Nuria Muhammad pada tahun 2018 telah membuat satu kajian dan beliau telah mendapat satu simpulan bahawanya bahasa kiasan digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas sesuatu perkara yang sedang diulaskan. Dan seterusnya, tokoh Gamal Abdul Nasir, Abdul Hasan bin Abdul, Muhammad Zaki, Abdul Rahman dan Wahil pada tahun 2020, itu tahun lepas, mereka telah buat satu kajian dan mendapati bahawa kiasan itu digunakan untuk menggantikan retorik bagi menonjolkan kerendahan hati dalam berbahasa. Dan ketiga, Rami Nobade, Hasna Azida dan Nursa Hakim dan lain-lain punya pengaji bahasa, mereka juga mendapati bahawa kiasan terbina daripada persamaan atau perbezaan yang boleh dibandingkan selepas mereka buat satu kajian. Dan pada tahun 2020 juga, Stevenus Aru Perez juga mendapati bahawa
kiasan ialah menggunakan metod untuk menyatakan sesuatu dengan perkara. Perkara mengatakan perkara yang berlainan. Dan pada tahun 2016 itu Sri Mujiati, menurutnya bahasa kiasan ialah gaya bahasa yang digunakan untuk menjelaskan kesan dengan cara membandingkan sesuatu perkara dengan hal yang umum. Okay, dalam bahagian metodologi pula. Bahagian ni saya akan membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian serta instrumen kajian. Tujuan metodologi ini adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas tentang pengaplikasian kaedah tentang membuat huraian tentang proses kajian. Dan dalam kajian ini, kumpulan kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan dilakukan berdasarkan rujukan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kesimpulan serta analisis data. Dan kajian kumpulan kami tentang kiasan menempat adalah untuk mengenal pasti sejauh mana penguasaan masyarakat Melayu terhadap kiasan menempat serta untuk mengetahui kiasan Melayu yang popular dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam budaya Melayu. Okay, instrumen kajian. Instrumen kajian ini merupakan satu alat untuk mengumpulkan data yang dikendali bagi menjawab soalan penyelidikan. Dan instrumen kajian ini dia diperlukan untuk mendalami konsep berkaitan sikap, persepsi, keterangan latar belakang dan segala sumber yang berbentuk primer ataupun sekunder. Dan dalam kajian ini, bagi kumpulan kami, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah menggunakan seperti borang, soal selidik, temu serta kaedah rujukan. Okay. Dalam bahagian ini iaitu kaedah mendapatkan responden. Okay. Kumpulan kami telah membuat pemerhatian untuk mendapatkan data responden dan kumpulan kami telah melakukan pemerhatian dari segi penguasaan kiasan Melayu dalam kalangan masyarakat Melayu serta penggunaan kiasan yang popular dalam kalangan bangsa Melayu. Pemilihan responden dikhususkan kepada masyarakat Melayu disebabkan tajuk kajian kumpulan kami adalah berkenaan kiasan Melayu. Dan sebab kajian diambil adalah seramai 30 orang umur di antara 30 hingga 60 tahun untuk soal selidik. Dan 10 orang adalah untuk ditemuan untuk mengetahui penggunaan kiasan yang popular dalam kalangan bangsa Melayu. Bagi melengkapkan kajian tersebut, kumpulan kami juga membaca berbagai sumber seperti buku, jurnal, kamus serta rujukan internet untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan tambahan yang berkenaan tajuk kajian ini. Okay, sekarang kita masuk bahagian perbincangan. Okay, so kiasan melompat secara umumnya dia tidak membawa makna perbandingan keserupaan, iaitu tidak ada kata bandingan seperti tu merupakan sama definisi keserupaan seperti sebagai atau perlombaan itu. Itu merupakan kata bandingan. Dan kiasan melompat dia merujuk makna kesimpulan antara dua perkataan yang disebut. Okay. Terdapat dua jenis kiasan melompat. Itu kiasan melompat pada barang berkatakan dan kiasan melompat pada kesudahan. Okay. Pertama sekali, kiasan melompat pada barang berdekatan. Di sini terdapat dua contoh, iaitu tangan baju. Tangan baju sebenarnya ialah lengan baju. Tetapi dalam kiasan ini, dia telah melangkah kepada bahagian tangan kerana tangan berhubungan dengan lengan. Maka kiasan ini dia telah menjalankan proses melangkah. Maksudnya dia tangan dengan baju merupakan dua item yang berkaitan rapat. Dan seterusnya kaki selak. Kaki itu dia merujukkan bahagian, makna sebenarnya merujuk kepada bahagian hujung selak, tetapi kiasan ini dia melangkah kepada kaki terus sebab kaki berhubungan dengan bahagian hujung.
yaitu kiasan menempat pada barang yang berdekatan. Seterusnya, jenis kedua, kiasan menempat pada kesudahan. Di sini ada 6 contoh. Contoh pertama, membancur kopi. Makna sebenarnya ialah dia membancur air campur dengan serbuk kopi. Tapi di sini dia dalam melangkah satu proses, iaitu terus pada kesudahan. Sebab kopi itu merupakan hasil akhir. Dan sama juga pada contoh kedua, memanjat rambutan. Maksud sebenarnya ialah memanjat pokok untuk memetik rambutan, untuk mendapatkan rambutan. Di dalam melangkah proses itu, memanjat ke pokok. Dan contoh ketiga, mencucuk atap. Mencucuk atap maksud asalnya ialah mencucuk daun tu untuk dijadikan atap. Dan contoh keempat, menggali perigi, iaitu menggali tanah sehingga membentuk satu lubang yang mendalam untuk dijadikan perigi. Di sini dia telah melangkah proses menggali tanah itu. Sebab perigi itu merupakan satu item, satu benda yang telah dihasilkan. So tidak mungkin dia menggali perigi lagi, iaitu menggali tanah sebenarnya. Dan contoh kelima itu menanak nasi. Itu maksud sebenarnya menanak beras itu menjadi nasi. Maksudnya langkah ataupun proses menanak beras itu telah dilangkahkan terus kepada nasi. Dan contoh di sini, contoh terakhir itu menjahit baju. Itu menjahit baju itu untuk menjahit kain, menjahit kain itu untuk menjadikan baju. Telah melangkahkan proses menjahit kain itu terus kepada baju. So ini merupakan contoh-contoh kiasan menempat pada kesudahan. Seterusnya, kiasan menempat dalam bahasa dan budaya Melayu. Secara umumnya, kiasan menempat ini dia berasal dari pertuturan harian masyarakat Melayu zaman silam. Dan kiasan menempat ini dia digital dan digunakan masyarakat Melayu apabila penduduk ini ingin mengingatkan, mesingkatkan atau melangkah sesuatu proses yang panjang. Dan penggunaan kiasan menempat dalam pertuturan harian mereka ini telah menjadi suatu amalan budaya. Sebagai satu contoh, seorang ibu dia memanggil anaknya, cuma dia panggil nak tolong mak saya menanak nasi. Tapi anaknya boleh faham. Dia boleh faham apa yang mak dia minta nak buat tu. Walaupun dia telah melangkahkan proses itu. Maksudnya anak dia faham menanak nasi itu sebenarnya ialah menanak beras menjadi nasi. So ini merupakan satu bahasa yang telah mereka dah biasa diamalkan, dituturkan dalam harian mereka. Okay, seterusnya bahagian implementasi dapatan kajian. So menerusi kajian tersebut, kumpulan kami telah mendapatkan beberapa implikasi. So menerus kajian tersebut, kajian ini telah memberi peluang yang besar kepada penuntut ilmu, khususnya golongan mahasiswa yang mengambil kursus linguistik Melayu. Kerana golongan ini dapat lebih memahami kiasan menempat secara lebih mendalam dan mereka dapat menggasan dan menguasai contoh-contoh kiasan menempat yang digunakan dalam pertuturan harian. Dan melalui kajian ini dan dapat juga diidrakkan bahawa hubungan yang rapat di antara kiasan Melayu dan budaya. Dan juga dicadangkan bahawa kajian terhadap kiasan berbenda jenis lain seperti kiasan terus, kiasan bersandar, kiasan berbunga dan kiasan melarat ini dapat diperbanyakkan supaya dapat diketahui dan diperkembangkan masyarakat kiasan menempat ini. Dan secara tidak langsungnya, ilmu linguistik Melayu juga dapat disebarkan luas. Baik, kesimpulannya, bahasa kiasan ini merupakan salah sejenis satu bahasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Melayu yang telah lama digunakan. Bahasa kiasan mempunyai maksudnya yang tersendiri untuk ditafsir. Baik, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.